Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kelas BB05 4A akan membentangkan tajuk pembahagian dan penyusunan ilmu dalam pemikiran Islam. Saya Siti Latifah binti Husin, nombor matriks 19BB05013, akan menerangkan sedikit tentang definisi ilmu. Okey, ilmu ni berasal daripada perkataan Arab iaitu alima, ya'lamu, ilman dan alimun. Manakala dalam bahasa Inggeris pula adalah science. Dari segi istilah pula, ilmu ini menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai hakikat semua benda dan yang paling sempurna iaitu ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu ini sebagai suatu yang dapat dipelajari oleh manusia sama ada menggunakan akal fikiran, panca indera, pengalaman ataupun pertolongan wahyu ilahi. Isi ilmu menurut perspektif Islam pula adalah membawa maksud segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Secara umumnya, ilmu ini didefinisikan sebagai pengetahuan dan kepandaian mengenai sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut kaedah dan metod tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan yang berkait dalam bidang ilmu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husni Namaja Razali dan nama matriks 19B05038. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan dengan tujuan utama ilmu dalam Islam. Di dalam agama Islam, umat Islam diwajibkan untuk mempelajari ilmu. Kerana apa untuk kita mempelajari ilmu? Mesti ada tujuannya kerana untuk apa kita mempelajari ilmu tersebut. Jadi, tujuan yang pertama mempelajari ilmu adalah untuk mengenal pencipta. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, Dialah yang mengutuskan kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah al-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Tujuan utama ilmu ialah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia dibekalkan dengan akal yang mempunyai keupayaan yang amat dahsyat. Untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah perlu untuk menggunakan akal yang tinggi. Akal sentiasa menghubungkan segala pengetahuannya dan kebesaran dan dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajipan manusia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui ilmu yang benar dengan menggunakan akal dan panca indera yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan utama ilmu yang kedua adalah untuk memperbaiki diri. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 69 ini, Allah berkata kepada sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, iaitu agama Islam, kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, iaitu ke jalan yang benar, yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Dan Allah berkata lagi, sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya, iaitu Allah sentiasa ada bagi sesiapa yang memerlukan bantuan Allah. Memperbaiki diri bermaksud berusaha bersungguh-sungguh untuk menambah ilmu pengetahuan serta membawa ibadah dan juga taraf kehidupan ke tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan menuntut ilmu, kita secara tidak langsung bukan sahaja mendapat petunjuk, malah dipimpin ke jalan yang lurus. Contohnya, dengan menuntut ilmu, kita mendapat keyakinan yang lebih dalam ibadah. Solat terasa lebih khusyuk dari sebelumnya dan dipermudahkan segala ilmu untuk dipelajari. Tujuan ilmu yang seterusnya ialah mensyukuri nikmat Allah yang Maha Agung. Dalam surah An-Naml ayat 15, dan sesungguhnya kami telah mengurniakan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan mereka berdua bersyukur dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang dengan limpah kurnianya memberi kamu kelebihan mengatasi kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Ayat berkenaan tentang ilmu yang diberikan kepada Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS, namun lafaznya umum.
Antara nikmat terbesar yang dikurniakan kepada manusia adalah nikmat akal untuk belajar dan nikmat memahami ilmu dalam menjalani kehidupan di dunia dan persediaan untuk akhirat. Maka antara tujuan kita dalam usaha menuntut ilmu adalah sebagai tanda syukur atas segala macam nikmatnya. Dengan ilmu lah kita mengenal cara melaksanakan ibadah dan kategorinya, dan dengan ilmu jugalah kita mengenal kebaikan dan kejahatan, dan dengan ilmu juga kita mengetahui tentang dunia dan akhirat. Maka wajiblah kita bersyukur atas nikmat yang tak terhingga ini, iaitu nikmat akal dan ilmu pengetahuan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 269, Allah memberikan hikmat kebijaksanaan, ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentukannya. Dan sesiapa yang diberikan hikmat itu, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Dan tujuan yang terakhir ialah berfikir dengan adil. Berfikir bermaksud menggunakan akal untuk menyelesaikan sesuatu, manakala adil pula bermaksud meletakkan sesuatu perkara sesuai pada tempatnya. Ramai yang berpendapat adil bermaksud sama rata. Ini adalah pemahaman yang salah. Jadi, berfikir dengan adil bermaksud menggunakan akal dalam mempertimbangkan sesuatu perkara agar bertepatan dan bersesuaian pada tempatnya. Di dalam surah Yunus ayat 35 hingga 36, maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti, ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan sahaja. Sesungguhnya persangkaan ini tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dengan adanya ilmu, kita dapat membuat dan melaksanakan keputusan ibadah, pekerjaan dan lain-lain hal berkaitan kehidupan dengan lebih bijak, tepat dan teratur, iaitu mengutamakan yang lebih penting dari yang penting. Antara beberapa contoh, mengutamakan mempelajari fardu ain dari fardu kifayah. Yang kedua, mengutamakan amal yang bermanfaat dari yang kurang bermanfaat, seperti memilih beramal yang sedikit tetapi berterusan daripada beramal dengan banyak tetapi setahun sekali. Dan yang ketiga, mengutamakan mengajar atau menyuruh anak-anak kecil bersolat dari berpuasa. Kerana biasanya orang yang tidak meninggalkan solat pasti berpuasa yang berkemampuan, dan orang yang berpuasa belum tentu penuh solatnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tinggi dalam surah Al-Ankabut ayat 45, iaitu sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan contoh yang keempat ialah mengutamakan ibadah fardu dari ibadah sunat, dan mengutamakan sunat yang muakkad, iaitu sunat yang dituntut, seperti mengutamakan solat sunat rawatib muakkad, solat tahajud daripada solat tarawih, solat sunat musafir dan lain-lain. Dan yang terakhir ialah mengutamakan mencintai Rasulullah SAW daripada orang lain. Daripada itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Adlina Fana binti Muhammad San, nombor matrik 19BB05015. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang pembahagian ilmu dalam pemikiran Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama ialah ilmu fardu ain dan kedua ialah ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang berkaitan dengan ajaran agama yang asas yang perlu dipelajari oleh orang Islam sama ada lelaki dan perempuan. Sebagai contoh, menunaikan solat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan dan memberikan zakat. Okey, ilmu fardu kifayah pula ialah ilmu yang berkaitan dengan urusan keduniaan, iaitu kewajipan untuk ilmu fardu kifayah ini hanya terbatas kepada golongan manusia sahaja. Sebagai contoh, sains, fizik, ekonomi, pentadbiran dan sebagainya. Pembahagian lain, Imam Al-Ghazali terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ilmu syariah dan ilmu ghair. Okey, ilmu syariah ni ialah ilmu yang diperolehi daripada Nabi atau Rasul, bukan daripada akal, uji kaji dan sebagainya. Okey, ilmu ghair ialah ilmu berkaitan dengan ilmu keduniaan yang dibahagikan kepada 3 hukum, iaitu hukum mahmudah, mazmumah dan harus. Okey, hukum mahmudah ni ialah benda-benda yang baik dan benda yang terpuji, seperti bertaubat, takut akan Allah, mengingati mati.
Mazmumah ialah benda yang dicela atau dikeji seperti sihir, tangkal dan ramalan. Harus atau mubah ialah pilihan yang diberikan oleh Allah sama ada untuk dilakukan atau ditinggalkan. Bahagian ilmu Ibn Khaldun terbagi kepada dua, iaitu ilmu nakliyah dan ilmu akliyah. Ilmu nakliyah ialah bersumberkan wahyu seperti Al-Quran dan Al-Sunnah. Ilmu akliyah pula ialah hasil daripada akal dan pemikiran manusia yang berhubung rapat dengan kemajuan dan peradaban manusia. Dan ilmu akliyah terbagi kepada 4, iaitu ilmu logik, ilmu fizik, ilmu metafizik dan ilmu pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Masita binti Abdul Halim, nombor matrik 19 BB 05037. Alhamdulillah, kita telah berada di akhir slide iaitu kesimpulan untuk tajuk kita pada hari ini. Apa yang saya dapat simpulkan adalah ilmu adalah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang agung kepada manusia sejak Nabi Adam alaihissalam lagi. Dengan ilmu, manusia bukan sahaja mampu memahami sesuatu yang tidak mereka fahami sebelumnya, bahkan mereka tahu menggunakan sesuatu yang dianugerahkan kepada mereka. Dengan ilmu pengetahuan juga, manusia dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini. Ilmu adalah bersepadu, tidak terpisah dari agama, nilai moral dan juga akhlak. Pemisahan akan menyebabkan ilmu hilang manfaatnya dan membawa kesengsaraan kepada manusia. Oleh itu, antara agenda utama umat Islam kini adalah mengislamkan ilmu itu, iaitu mengembalikan ilmu itu kepada penciptanya. Sesungguhnya dari Allah SWT, ilmu itu datang dan menjadi kewajipan kita untuk menghubungkan kembali ilmu kepada penciptanya. Islam adalah satu sistem cara hidup yang sempurna, menyeluruh dan juga lengkap, merangkumi aspek-aspek sosial, ekonomi, pendidikan, politik, pentadbiran, falsafah, sastera, kebudayaan, ilmu sains dan sebagainya. Dalam Islam, berfikir secara objektif dan membuat penyelidikan secara saintifik adalah amat dituntut. Sesungguhnya, pengkajian dan juga pemikiran secara saintifik atas alam tabi'i adalah salah satu cara Islam untuk mengenal Allah SWT sebagai pencipta seluruh alam. Melalui sistem pendidikan ilmu yang bersepadu, pengkajian sains boleh menerapkan sifat tafakkur, iaitu berfikir secara mendalam dan kritis serta melahirkan manusia yang beriman. Jadi sebagai umat Islam, kita haruslah berusaha dalam mempelajari, mengajar dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan sama ada dalam ilmu agama, sains kemanusiaan, sains kemasyarakatan dan juga sebagainya. Sekian, terima kasih.